Waalaikumsalam. Okey, sore aja jawab. Saya Okey. Okey. Apa khabar semua? apa baik? Sudah makan ke Baik. belum? Oh, Ya. Okey anak-anak. Hari ni cikgu akan ulang balik. Ulang semula. Cikgu akan ulang semula berkaitan dengan teknik mengarang. Ya. Teknik mengarang. Lepas habis GM ni, baru cikgu akan bagi latihan dalam grup WhatsApp. Boleh? boleh. Jadi gunakan peluang ni untuk Boleh. kamu bertanya lah. Sebabnya yang cikgu ajar, yang cikgu teknik yang mengarang cikgu ni berbeza. Berbeza sedikit dengan apa yang ada dalam buku apa ni teknik mengarang yang cikgu bagi apa ni dalam buku latihan tu kan. Buku latihan, buku kerja cikgu bagi sokmo-sokmo tu. Dia berbeza sikit. Cikgu rasa yang tu sukar untuk kamu fahami. Jadi cikgu ambil langkah untuk ulang balik. Hak cikgu buat sendiri ni. Ya. Teknik mengarang cikgu buat sendiri. No. Macam ambil mata abah ni. Tak ingat ambil ni. Cari yang mana letak tak ingat ni. Okey. Jadi cikgu nak paparkan di skrin ni. Ya. Kalau tak faham, oyak dah. Tanya dah. Okey. Okey, nampak cikgu tak? Nampak tak? Nampak tak? Ha? Nampak? Okey, tayangan tu nampak tak? Cikgu present. Ha? Nampak belakang. Kalau tak nampak, tu tanda-tanda awal nak mati dah tu. Sebab dah. Memang dah. Sebabnya antara tanda-tanda awal nak mati ni orang ambil tarik ni mata. Mata jadi gabung. Tak nampak. Dekat-dekat. Mana? Cerah molek ni. Okey. Ni cikgu perkenalkan panduan mengarang untuk calon-calon SPM. Kamu ni calon SPM tahun bila? 2021. 2021. Tapi kamu akan ambil pada tahun 2022. InsyaAllah tahun ni tahun kedua cikgu menanda menggunakan kaedah Maya. Tahun lepas tahun 2000 dan tahun ni juga cikgu menanda baru ni selesai bulan 4 baru ni menanda kertas 1. Ya, menanda kertas 1 dengan menggunakan kaedah Maya. Mata tu jadi orang kata apa? Sakit-sakit lah mata tu, bengkak-bengkak mata sebabnya duk menghadap ke laptop. Setiap hari cikgu mengambil masa selama 10 jam. Buat kira 10 jam menanda. Hari-hari duk menghadap ke laptop 10 jam. Kita sehari ada berapa jam? 24 jam. Jadi cikgu dah guna 10 jam, tinggal lagi 14 jam. 14 jam tu lah cikgu nak tidur. 6 jam cikgu tidur. Contoh kan tak? Okey. 6 jam cikgu tidur. Waktu malam cikgu tidur 6 jam. Tapi lepas periksa kertas tu cikgu break juga tu tidur-tidur. Dia rasa dalam 8 jam cikgu tidur sehari. Lepas nanda kertas pagi sampai tengah hari, cikgu break sekejap 1 jam cikgu tidur. Faham tak? Jadi dia rasa 14 jam tu tinggal 8 jam. 14 jam, 6 jam lagi, tinggal baki 6 jam lagi cikgu buat. Untuk apa ni, cikgu gunakan masa tersebut untuk uruskan keluarga cikgu, pergi ke kedai ke pergi mana-mana. Maksudnya sepanjang 20 hari lebih kurang hampir 1 bulan lah cikgu menanda. Ya, tapi apa boleh buat? Kena hadapi juga sebabnya itu adalah tanggungjawab cikgu sebagai penjawat awam lah. Okey. Cikgu nak kamu perhatikan betul-betul. Cikgu nak kamu perhatikan betul-betul. Dengan berbaik apa cikgu nak terangkan. Panduan mengarang untuk calon-calon SPM. Modul panduan mengarang ini diterbitkan adalah untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar semasa mengarang, khususnya calon-calon SPM. Kebanyakan calon berhadapan dengan masalah untuk memulakan karangan iaitu pada bahagian pendahuluan sehinggalah kepada bahagian penutup. Dia tak tahu nak tulis apa. Lepas ayat pertama, dia tak tahu nak tulis apa dah. Lepas ayat kedua, dia tak tahu nak tulis apa dah. Dia pun buntu. Malah awal lagi, masa nak tulis pendahuluan tu, tak tahu nak tulis apa. Jadi
Modul ini dapat mengatasi masalah tersebut. Mereka sentiasa dibelenggu dengan banyak persoalan sehingga merencatkan kelancaran penulisan karangan mereka. Mereka sering tertanya-tanya tentang perkataan atau ayat-ayat yang sesuai bagi memulakan karangan. Masalah ini berterusan selepas mereka memberikan isi-isi penting. Lepas dia bagi idea penting, dia tak boleh nak kembangkan isi idea tersebut. Mereka bagaikan tidak tahu tentang cara untuk mengembangkan isi setelah mengemukakan isi-isi penting. Oleh yang demikian, modul ini dijangkakan dapat mengatasi masalah tersebut. Okey, nak dengar tak keistimewaan modul ni? Nak. Kan nak skip je yang ni. Nak dengar juga? Antara keistimewaan modul ini ialah pelajar dapat memberikan takrifan yang tepat terhadap kehendak soalan. Pelajar-pelajar dapat mengemukakan idea lebih matang, memantapkan perenggan pendahuluan, isi dan penutup karangan pelajar, menjadikan olahan pelajar lebih terarah dan berfokus, meminimumkan kesalahan bahasa. Pelajar-pelajar dapat mengetahui bentuk penulisan karangan-karangan berformat dan lebih penting modul ini menjadikan penulisan pelajar lebih lancar. Tengok tu. Awak tak kata termenung lagi dah. Duk tulis-tulis ayat pendahuluan. Tak dapat idea. Kalau dulu masa sebelum ni dalam lebih kurang awal tahun 2000 kamu tak guna buku soalan, buku skrip ya, tak guna buku skrip untuk menjawab soalan SPM. Tapi diberikan helaian kertas. Tak cukup tambah, tak cukup tambah. Jadi calon-calon SPM pada masa tersebut, dia bila tak dapat tulis dengan baik pendahuluan, dia gumpal kertas tersebut. Ambil kertas lain pula. Dia gumpal pula. Jadi masa tu dibuang begitu sahaja. Jadi kalau diguna kaedah ni, dia tak perlu fikir banyak. Dapat soalan dia tahu dah nak mula macam mana. Modul ini dapat mengatasi kelemahan karangan pelajar seperti tidak dapat memberi takrifan yang tepat terhadap kehendak soalan, mengatasi karangan pendek, mengatasi karangan terpesong, olahan yang tidak terarah, ayat yang melirik, idea yang kurang matang, idea yang tidak berkembang, dan sistem pemerengganan yang tidak seimbang. Jadi masalah-masalah ini dapat diatasi dengan menggunakan kaedah inilah. Okey. Seterusnya, kita kenal pasti dahulu apakah kandungan karangan. Yang pertamanya satu pendahuluan. Okey, ungkapan menarik. Setiap pendahuluan mesti dimulakan dengan ungkapan menarik. Itu yang terbaik. Sebabnya apa? Bila kamu mulakan dengan ungkapan menarik, impression pemeriksa tu akan meningkat ya. Dia rasa tertarik ya dengan karangan kamu tu. Ayat kedua ialah apa dia nak tanya? Nak tanya. Ungkapan menarik ni gana dah. Assalamualaikum lah ke tu ke? Oh tu, itu kata penghadapan. Assalamualaikum semua tu. Ya. Ungkapan menarik ni, lupa dah. Padahal cikgu dah ajar dah. Seperti peribahasa, ya. Maksud hadis. Bait-bait lagu. Boleh. Lirik lagu boleh, bait-bait pantun boleh, sajak boleh. Itu dikirakan sebagai ungkapan menarik. Nanti kamu akan jumpa nanti ya. Kemudiannya ayat fokus. Ayat fokus utama. Okey. Yang ketiganya ayat kebat atau ayat sampingan. Yang keempatnya pendapat tokoh, statistik atau data. Yang kelimanya ayat arah ataupun cadangan dan harapan. Ayat arah ni merupakan ayat simpul di dalam pendahuluan. Jelas sekarang ni? Jelas. Okey, kita tengok pula ni. Okey. Kemudiannya, dalam isi setiap perenggan isi perlu ada perkara-perkara berikut, ya. Apa ni ayat utama? Nanti perincikan. Mengapa ni ayat sebab? Mengapa ni ayat sebab? Boleh? Sebab 1, sebab 2, sebab 3. Kalau sistem dulu, kamu boleh bagi banyak sebab. Kalau yang dulu, sekarang ni 500 patah perkataan ni, saya rasa 2 sebab pun dah memadai dah. Sebabnya paling panjang 500 patah
perkataan. Kemudiannya bagaimana ni ayat cara. Kamu boleh kemukakan banyak cara. Cara satu, cara dua, cara tiga. Okey, kamu tengok ni. Pelajar-pelajar perlu bijak untuk menyisipkan contoh-contoh dan ungkapan menarik pada ayat-ayat yang bersesuaian. Contoh ni boleh jadi siapa atau apa, bila dan di mana. Nampak tak? Nampak tak? Kita Nampak. gunakan kata tanya, ayat tanya untuk mengemukakan contoh. Dia mesti selari dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya. Contohnya kalau kita bagi ayat sebab, kita boleh bagi contoh yang bersesuaian dengan ayat sebab. Ya, kemudiannya ayat cara. Kita boleh bagi contoh yang bersesuaian dengan ayat cara. Ya. Okey. Bunyi bising motor. Dengar motor kat luar? Tak. Tak dengar Ya. motor ni? Okey. Ayat okey, kat mana tadi? Okey. Seandainya kamu dah bagi contoh tu pada ayat sebab, kamu tak perlu lagi lah menambah panjangkan kepanjangan karangan kamu pada ayat cara ni. Kamu pilih salah satu nak letak contoh kat mana, ayat sebab ke atau ayat cara. Okey? Jelas agak ni? Jelas. Okey, seterusnya. Cikgu. Ya. Cikgu tak approve Diana cikgu. Ada mari dah? Diana nak masuk. Sekejap tengok Dia nak masuk? Okey. Okey. Nampak? Nampak tak? Halo? Tu masuk dah tu. Yang masuk dah? Tak cikgu. Nampak dah ni? Pembantangan tadi nampak tak? Nampak. Nampak lagi? Nampak. Sekejap cikgu ambil mula dah. Cikgu nak kena mana ni? Nampak? Nampak. Nampak? Ha. Tak nampak? Okey, baik. Nampak. Kalau tak nampak tandanya ke apa? Mati. Nak Nak mati mati. awal lah tu. Bunyi cikgu bini cikgu goreng tu. Bunyi. Goreng lah tu. Tak makan lagi pagi ni cikgu ni. Bunyi tak apa. Cikgu masuk dari YouTube nanti soho lah buat goreng ni. Okey, seterusnya ayat akibat atau ayat kesan. Kamu ambil kesan daripada apa yang kamu kemukakan pada ayat sebelumnya. Ya. Dan kemudiannya isi kamu itu ditutup dengan penutup isi. Jelas tak kat ni? Jelas? Biasanya penutup isi ni penegasan. Kamu simpul balik apa yang kamu kemukakan sebelum itu. Ya? Okey, ni baru orang kata apa, cikgu senaraikan perkara-perkara yang perlu ada dalam pendahuluan, isi. Kemudiannya penutup. Ayat penutup ni dia ada 4 ayat. Yang pertamanya penegasan keseluruhan isi. Kita mulakan dengan kita simpulkan dengan menggunakan ayat penegas. Ayat penegas ni sudah tentu dia mempunyai kata penegas. Jelas? Dan yang keduanya ayat arah. Ayat arah ni cadangan. Awak nak cadang siapa dia? Nanti kita tengok ayat arah atau ayat cadangan. Yang ketiganya kesan daripada cadangan tersebut dan kamu akhiri. Nak suruh sedap kanan kamu akhiri dengan ungkapan menarik. Okey. Langkah-langkah sebelum menulis karangan. Cikgu detail cikgu terangkan dalam modul ni. Baca soalan dengan teliti dan fahami kehendak soalan. Okey, kenal pasti dimensi, tugasan, fokus utama dan kebat soalan. Ada soalan ni ada kebat. Yang perlu kamu sentuh juga. Rangka isi-isi penting. Lepas tu kenal pasti sekali lagi fokus utama soalan dan tentukan ungkapan menarik yang bersesuaian dengan fokus utama soalan. Bawah Apa dia? sikit. Bawah sikit. Tak Mana tak nampak. nampak? Langkah-langkah tu. Langkah-langkah sebelum menulis karangan. Bawah lagi? Bawah lagi. Boleh? Nampak? Untuk. Tak nampak? Awak nampak mana lah ni? Nampak kedua. Nampak siapa Nombor 2 tu.
Nampak? Tak. Cik kena bawah. Kena scroll bawah sikit. Ke tak boleh? Kenapa? Kenapa sampai nombor 2 tu je? Nombor 2 kenal pasti dimensi tu. Haa. Nampak tu ya deh? Haa. Lepas tu? Okey, lain nampak tak? Tak. Lupa ya. Tak gerak kau? Tak. Tak gerak. Tak gerak? Macam mana tak gerak Tak gerak. Tak cikgu tu bawah sikit. Scroll bawah. Kau tak boleh? Nampak tak kau? Tak. Ni nampak ni. Gerak tak? Tak juga. Lupa ya. Lupa je. Ya. Lupa ya deh. Boleh tengok nampak ni ke? Awak nampak penutup je kau? Sekarang ni nampak sekarang ni? Tak nampak Hello? siapa tu. Siapa kenal pasti dimensi tu je. Siapa nombor 2 Ya. tu je. Haa. Ignore. Tak nampak je kau? Tak. Tak ada gerak ni. Kau cikgu tak ada Cikgu nak tanya pun. Ha? Cikgu baca je lah. Saya dengar. Cikgu hantar dalam grup kan ni. Nanti Dalam saya grup? buka. Tengok. Haa. Cikgu hantar Sekejap dalam dah. gerut. Lepas tu royak je lagi tu. Lepas tu Wani nak buka apa? Memang tak ada gerak cikgu, tak ada gerak juga ni. Boleh tak? Tak lagi. Tak boleh gerak? Hot prison tu nampak ni. Tak gerak. Ni tak gerak juga? Tak. Cuba Duduk stop. Ya. Masalah sungguh ni. Sekejap dah. Cikgu baca lah. Kejap dah. Cikgu wifi dah kelas apa tu? Wifi Ni dia tu. nampak tak? Bergerak? Tak. Cuk. Bila prison dia tu try prison belah. Prison mana ni? Tengok. Cikgu tutup mata. Dah? Cikgu tutup file ni mata. Cikgu buka balik dah. Okey. Boleh? Boleh. Okey. Ni nampak ni? Halo? Boleh Nampak dah ni? ke? Boleh tak? Cikgu boleh dah. Okey. Kemah tu boleh. Okey. Yang ke berapa dah? 3. Yang ketiga rangka isi-isi penting dan yang keempat kenal pasti sekali lagi fokus utama soalan. Dan tentukan kenapa dia kata kenal pasti sekali lagi supaya kamu tidak terpesong. Ya kan? Okey, soalan contoh ni soalan contoh. Sekarang ni okey. Soalan sekarang ni dia bagi petikan macam ni. Ya. Ini biasa domain. Dia bagi domain soalan ni domain dia domain domain peribadi. Dia soalan sekarang ni untuk bahagian B ni. Ni cikgu bincang pasal respon terbuka bahagian B. Dia ada 4 domain. Domain pertama domain awam, domain kedua domain peribadi, domain ketiga domain pendidikan dan domain keempat domain kerjaya. Jadi domain peribadi ni dia benda-benda, perkara-perkara yang dekat dengan pelajar. Faham tidak ni? Faham. Hello? Faham. Okey. Faham. Boring kau? Ganggu tadi siapa masuk tadi? Masuk tadi? Siapa dia? Orang Diana. lah masuk tadi. Diana. Dia ganggu. Okey. Kita tengok petikan dia. Tanggungjawab untuk mendidik anak-anak berlandaskan kehidupan beragama adalah tanggungjawab ibu bapa. Disebabkan kekangan masa dan kesibukan bekerja, pendidikan agama diserahkan kepada pihak sekolah bagi membantu melunaskan tanggungjawab mendidik anak-anak. Salah satu bentuk pendidikan agama yang menjadi pilihan ibu bapa pada masa kini ialah membentuk anak-anak menjadi hafiz dan hafizah. Hal ini dikatakan demikian kerana menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dapat membendung gejala negatif dalam kalangan
anak-anak. Yang ini dipetik pada seminar antarabangsa isu-isu pendidikan ISPEN 2015. Okey. Kita baca soalan dia. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam mencorakkan kehidupan anak-anak. Oleh itu, pendidikan anak-anak sebenarnya bermula di rumah. Berikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam bentuk sasiah anak-anak. Jelas akak ni? Jelas. Jelas? Okey. Setelah kita baca soalan, kita kena buat analisis komponen soalan. Okey. Soalan ni dimensi dia dimensi keluarga. Kenapa kita perlu tahu dimensi? Dimensi ni ruang lingkup. Jadi bila sebut saja dimensi, ruang lingkup, karangan kamu mesti dalam ruang lingkup keluarga. Nampak tak? Kamu janganlah pergi ke peringkat dunia, peringkat negara. Sebabnya ruang lingkup dia adalah keluarga. Inilah kebat juga ni. Inilah kebat juga. Dia nak tahu sejauh mana kamu mentakrifkan soalan ini secara keseluruhan. Tugasan ibu bapa. Yang tiganya fokus utama, peranan ibu bapa dalam bentuk sasiah anak-anak. Dan keempatnya fokus kebat. Fokus kebat dia ni pendidikan di rumah. Bila sebut pendidikan di rumah, mana soalan dia? Okey. Dalam ayat penyataan soalan, dia kata oleh itu pendidikan anak-anak sebenarnya bermula di rumah. Jadi isi-isi kamu tu mesti berkisar kepada pendidikan di rumah. Nampak tak? Faham ni? Jadi dia tu mesti pengolahan kamu mesti berkisar kepada pendidikan di rumah. Contohnya memberikan kasih sayang secukupnya kepada anak-anak. Maksudnya di rumah. Memberi pendidikan agama yang secukupnya di rumah juga. Menjadi contoh terbaik. Maksudnya di rumah tu ibu bapa menunjukkan contoh yang terbaik kepada anak-anak. Yang keempat, memenuhi keperluan anak-anak. Maksudnya di rumah juga. Dan yang kelimanya mengawal aktiviti anak-anak di rumah. Nampak tak? Sebabnya dia kata dalam soalan tadi, ni ayat kebat ni ya. Dia kata tadi apa dia? Pendidikan di rumah. Bermula di rumah. Ni cara kita mentafsirkan, menterjemahkan apa ni? Kehendak soalan. Okey, kita tengok. Ni teknik mengolah pendahuluan. Okey, item dia, kolom item ni ungkapan menarik. Setiap pendahuluan kita gunakan ungkapan menarik. Sama ada peribahasa, kamu tengok ni. Antara ungkapan yang dikategorikan sebagai ungkapan menarik ialah slogan, peribahasa, maksud hadis, mafhum Al-Quran, kata-kata hikmah, pantun, baik-baik lagu dan puisi serta pendapat tokoh. Boleh jadi kata-kata hikmah. Kamu nak cipta sendiri kata-kata hikmah pun boleh. Nampak? Faham? Berdasarkan soalan tadi, dia kata, dia kata peranan ibu bapa, betul tak? Dalam bentuk sasiah anak-anak kan, betul tak? Jadi kamu carilah peribahasa yang bersesuaian. Bagaimana acuan, begitulah kuihnya. Koma dulu, peribahasa ini menggambarkan bahawa ibu bapa mempunyai pengaruh yang besar dalam membentuk sasiah anak-anak. Jelas? Ni. Kemudiannya ayat fokus. Fokus utama ayat ni ialah ayat fokus merupakan satu bentuk penegasan pelajar terhadap kehendak soalan. Oleh itu tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa merupakan tunjang utama dalam bentuk sasiah anak-anak. Nampak dia tegaskan. Nampak tak? Dia bagi penegasan bahawa ibu bapa ni merupakan tunjang utama dalam bentuk sasiah anak-anak. Boleh faham? Boleh. Okey, kemudiannya ayat sampingan, ayat kebat tadi kan. Perkara sampingan yang turut disentuh oleh pelajar disentuh dalam soalan yang perlu dijelaskan oleh pelajar. Definisi pun boleh, penerangan pun boleh. Secara umumnya pendidikan awal anak-anak di rumah adalah berkaitan akhlak, adab pergaulan, ilmu-ilmu fardu ain dan pengurusan rumah tangga. Menjawab tak tadi? Menjawab tak? Jawab. Maksudnya soalan tu dia kata apa tadi? Pendidikan di rumah. Pendidikan di rumah. Okey.
Pelajar, okey, seterusnya pendapat tokoh, statistik, data atau fakta. Pelajar-pelajar mesti memberikan pendapat tokoh atau perangkaan yang tepat. Yang ni cikgu ambil pendapat tokoh kita iaitu Mufti Sahibus Samahah, Mufti Negeri Pahang. Okey. Menurut Mufti Negeri Pahang, Sahibus Samahah Datuk Seri Abdul Rahman bin Osman, pendidikan formal mahupun tidak formal perlu dimulakan di rumah. Menurutnya lagi, keluarga memainkan peranan yang penting dalam bentuk sasiah anak. Nampak tak? Terarah tak karangan ni? Terarah. Nampak tak susunan dia tu step by step. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Ada perkaitan. Sentiasa ada perkaitan. Kemudiannya akhiri pendahuluan kamu dengan ayat arah, cadangan dan harapan. Ayat arah merupakan suatu cadangan dan harapan pelajar yang menjadi penutup bagi perenggan pendahuluan. Sebaik-baiknya diakhiri dengan ungkapan menarik, ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni. Nampak? Oleh hal yang demikian, setiap ibu bapa perlulah bekerjasama memainkan peranan masing-masing dalam bentuk sasiah anak-anak dengan berpegang kepada prinsip ke bukit sama didaki, kelurah sama dituruni. Ini ungkapan menarik. Usaha yang sebegini akan dapat melahirkan generasi yang cemerlang, gemilang dan terbilang. Jangan kamu tulis generasi yang cemerlang, gemilang, terbilang dan temberang. Salah tu. Salah tu. Okey. Seterusnya, kamu tengok, inilah rupa bentuk pendahuluan kamu. Boleh atau tidak kamu menulis sebegini? Ya. Boleh atau tidak? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Ya, kalau dalam peribahasa sebenar kan, kita tidak meletakkan expectation kita tidaklah tinggi. Kalau karangan matang ni bukannya karangan tahap orang buat PhD. Karangan matang ni tahap matang pelajar berusia 17 tahun. Sweet 17. Faham? Itu cara dia lah. Okey, seterusnya. Ni teknik mengolah isi karangan. Ya. Cikgu tak nak terangkan ke semua isi lah. Cikgu ambil contoh satu isi sahaja. Ya. Sebabnya kalau kita terangkan seluruh isi, maklumlah GM ni dia makan data banyak. Ya, cikgu ambil contoh satu isi sahaja. Kalau buat satu keseluruhan ni, isi 5 isi nak terangkan, saya rasa 2 jam tak cukup untuk GM ni. Ya. Kita tengok bagaimana kita nak mulakan ayat ya, untuk untuk setiap isi. Kita mesti mulakan dengan apa? Kamu tanya apa? Sebabnya tadi kamu dah nyatakan isi penting kan? Idea utama atau ayat utama. Jadi keterangan dia apa? Apakah peranan utama yang perlu dimainkan oleh ibu bapa dalam membentuk sasiah anak-anak? Jadi kamu jawablah dengan ayat yang orang kata apa? Kamu jawab dengan ayat yang lengkap soalan tersebut. Peranan dominan yang harus dimainkan oleh ibu bapa dalam bentuk sasiah anak-anak adalah dengan memberikan didikan agama dan moral kepada mereka. Faham ni? Ni cikgu ambil isi yang kedua ni sebagai contoh. Boleh juga ambil isi tadi, benarnya yang pertamanya adalah kasih sayang. Ya, setiap ibu bapa perlu memberikan kasih sayang. Tapi cikgu ambil yang kedua sebagai isi pertama. Mengapa? Ni ayat sebab. Kita tanya boleh mengapa? Kita tanya dia, mengapakah ibu bapa perlu memberikan, nampak tak ni? Memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak. Okey, nota dia, pelajar boleh mengemukakan lebih dari satu sebab. Ya. Nampak tak ni? Mengapakah ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak? Kamu pun jawab, didikan dan asuhan daripada ibu bapa di rumah akan memberikan impak yang besar terhadap pembentukan sasiah anak-anak. Didikan agama dan moral yang cukup akan menjadikan seorang anak mengetahui
batas-batas pergaulan, mengetahui perkara-perkara yang ditegah agama dan tidak mudah terpengaruh dengan anasir luar seperti pergaulan bebas, menghisap rokok dan ketagihan najis dadah. Ini ayat contoh. Ayat contoh ni kita boleh selari dengan ayat sebab ke, ayat cara ke, kita boleh selarikan. Faham tidak ni? Okey. Dan perkara yang ayat seterusnya ialah ayat cara. Bagaimanakah ibu bapa memberikan didikan agama kepada anak-anak? Dalam hal ini, ibu bapa memainkan peranan penting untuk memberikan didikan agama dan moral kepada anak-anak sejak kecil lagi. Kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Anak-anak kena faham ungkapan menarik ni sebaik-baiknya dalam setiap isi, dalam setiap perenggan, sebaik-baiknya ada satu ungkapan menarik. Jelas tak ni? Jelas tidak ni? Okey. Jelas. Okey. Pelajar-pelajar boleh mengemukakan lebih daripada satu cara. Lebih daripada satu cara. Itu silap tu sepatutnya daripada. Jaga beki sikit lah. Daripada. Tak boleh taib. Tak boleh beki dia. Okey, anak-anak perlu dididik agar beriman. Ini cara lain pula. Anak-anak perlu dididik agar beriman dan berpegang teguh kepada ajaran agama supaya tidak melakukan maksiat. Mafhum Al-Quran ada menyatakan bahawa anak-anak diibaratkan sehelai kain putih dan terserahlah kepada ibu bapa kepada ibu bapanya untuk mencorakkannya. Setakat ni faham? Faham. Dia ada tertinggal perkataan ni yang bermaksud ya. Nanti gue edit balik. Boleh? Yang bermaksud okey. Okey, mafhum Al-Quran yang bermaksud ada okey. Dan mafhum Al-Quran ada menyatakan jadi kena adjust sikitlah ya. Boleh Boleh. Jadi akibat dia. Akibat atau kesan akibat ni kesan ataupun harapan. Akibat daripada perkara di atas. Secara tidak langsung, insan yang berakhlak mulia dapat dilahirkan. Seterusnya membentuk insan yang benar-benar bertakwa dan beramal soleh. Nampak tak? Ini ada kaitan dengan perkara yang kita lakukan tadi, yang sebelumnya. Faham tidak ni? Faham. Okey. Biasanya pelajar, dia berhenti. Penutup dia setakat ni je. Bila dia berhenti dengan ayat kesan. Salah tu. Dia tak boleh berhenti dengan ayat kesan untuk setiap perenggan. Dia mesti berakhir dengan penutup isi. Nampak tak? Dia penutup isi ni penegasan isi ataupun ayat simpul. Penegasan isi penting. Penutup isi mestilah sejajar dengan isi utama yang diberikan. Sejajar. Maksudnya ambil balik isi utama tadi. Realitinya jelaslah bahawa didikan agama dan moral menjadi perencah utama untuk membentuk sasiah anak. Jelas? Jelas tak ni? Halo? Jelas. Ya, jelas. Macam cikgu kecek sore ni. Okey, inilah pendahuluan awak, isi awak. Dari isi tu ada macam-macam dengan contohnya ada, variasi ayatnya ada. Dengan ungkapan menarik pun ada. Nampak tak? Mafhum Al-Quran ni merupakan ungkapan menarik dah tu. Nampak tak? Jelas Jelas. Okey, lepas tu untuk isi-isi lain kamu teruskanlah selain itu, ya. Kamu tanya diri kamu sendiri dan kamu jawab. Selalunya jangan cakap orang yang tak dapat jawab soalan dia tanya diri dia sendiri tetapi dia tak boleh jawab. Cikgu cakap selalunya orang tu orang gila. Dia tanya, okey, aku makan gapo tadi? Dia tak boleh jawab dia makan gapo. Sebabnya dia otak dia dah tak setting dah, ya. Ya, seterusnya okey. Ni dia kata ulangi langkah-langkah ini untuk isi seterusnya. Gunakanlah penanda wacana yang bersesuaian. Okey, sekarang ni kita pergi kepada teknik mengolah penutup karangan. Perenggan penutup teknik mengolah penutup karangan lah, perenggan penutup karangan. Kita mulakan dengan penegasan. Pelajar-pelajar mesti memberikan penegasan terhadap kehendak
soalan. Konklusinya. Tengok, gunalah perkataan yang orang kata apa, yang kosakata dia tu tinggi ya. Konklusinya memang tidak dapat dinafikan bahawa ibu bapa merupakan pasak dalam pembinaan sasiah anak-anak. Tadi cikgu guna perkataan tunjang, yang ni cikgu gunakan perkataan pasak. Nampak tak? Nampak tak? Soalan tadi kata ibu bapa merupakan, apa soalan tadi? Hot tunjang. Memainkan peranan penting tak? Dia bukan tu, pasak, tunjang, ya. Kemudiannya, kamu pergi pada ayat cadangan. Okey, ayat arah, saranan, sama lah tu. Cadangan pelajar mestilah bersesuaian dengan topik atau tema. Pelajar boleh mengemukakan lebih daripada satu cadangan. Oleh itu, para ibu bapa haruslah berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam membentuk sasiah anak-anak dan bukan sekadar melepaskan batuk di tangga. Nampak tak? Sekali lagi awak bagi ungkapan menarik peribahasa ni. Ya. Batuk tu bukan batuk penyakit tu. Batuk ni pada zaman dahulu di setiap tangga rumah orang zaman dahulu dia ada tempayan ya, ada tempayan, dan untuk mencebok air tersebut kita menggunakan batuk yang dibuat daripada tempurung kelapa. Itu dipanggil batuk. Lepas ambil batuk tu dibasuh kaki, dia boleh dibalik macam tu je. Dia lepas macam tu je. Lepaskan batuk di tangga. Lepas. Jadi tunggal langgar lah batuk tersebut. Faham? Cikgu. Faham? Cikgu nak tanya. Tanya. Kalau ni setiap tinggal tu kena ada peribahasa Dalam penutup. Setiap perenggan. Tinggal Setiap perenggan tu sebaik-baiknya ada peribahasa. Kalau dahulu, masa cikgu biasa dahulu, Nanda Ketah dahulu, dia kata, dia kadang-kadang tu berubah cara penandaan tu. Kadang-kadang tu dia kata, paling kurang peribahasa ataupun ungkapan menarik nak 3 paling kurang. Ada satu masa tu dia 1 pun tak apa dah. Ungkapan menarik. Ada macam-macam lah, tapi sebaik-baiknya setiap perenggan ada ungkapan menarik. Nampak tak? Okey. Peranan pihak lain juga tidak boleh dikesampingkan. Nampak tak? Dia dah masuk pada cadangan dah. Nampak tak? Kan? Macam seperti mana yang cikgu bagi tadi kan? Peranan ibu bapa, peranan pihak lain juga tidak boleh dikesampingkan. Pihak kerajaan, badan-badan muka kerajaan dan media massa perlu sederak selangkah bersama-sama ibu bapa dalam mencapai usaha murni ini. Usaha pihak kerajaan yang menganjurkan program latihan khidmat negara merupakan satu langkah yang bijak bagi memantapkan sasiah anak-anak muda. Hal ini perlu disambut baik oleh semua pihak. Sedap tak ayat cikgu? Sedap. Sedap lah pasal cikgu buat. Ya. Kesan. Kesan lah. Akibat daripada saran di atas. Akhirnya, insan yang berkarisma, penyayang dan berakhlak mulia dapat dilahirkan. Boleh? Boleh tidak ni? Boleh. Dia petak ni tak sama panjang. Jadi masa cikgu buat tu, cikgu copy paste laptop cikgu tu dia tak boleh nak drag panjang-panjang. Dia boleh separuh-separuh sebab jadi copy tu petak dia lah lari. Ya. Lihatlah perenggan penutup anda. Boleh tak awak buat penutup panjang ni? InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi sebenarnya anak-anak ya, tahun ni format baru ni KSSM ni limit dia bagi limit untuk kepanjangan karangan tu hanya 500 patah perkataan sahaja paling panjang. Bermaksud kalau awak buat ayat sebab, ayat cara dalam perenggan isi, maksudnya cukup dengan satu cara ataupun 2 cara sahaja, tak lebih pada 2 cara, tak lebih pada 2 sebab. Nampak tak? Maksudnya kita kena limitkan. Yang penting kelima-lima ayat tu kena ada. Ni panduan memulakan setiap isi atau perenggan. Ni kita boleh gunakan ayat keterangan untuk memulakan isi atau perenggan. Kita boleh juga menggunakan penanda wacana. Nampak tak? Untuk memulakan perenggan ni. Kita juga boleh menggunakan ungkapan menarik untuk memulakan perenggan isi. Ya. Tak ada masalah.
pendapat tokoh pun boleh kita guna. Faham tidak ni? Faham tidak ni? Okey, ni cikgu nak tunjukkan kepada kamu sepintas selalu ya. Ni surat yang format surat kiriman rasmi. Cikgu ajar dah ni. Dah alamat pengirim, alamat penerima, tarikh, kata penghadap surat, tajuk surat, pembukaan surat, pendahuluan isi kesimpulan ni kamu gunakan teknik menghurai tadi, teknik mengarang tadi, teknik yang sama. Cuma bezanya, okey, kamu masukkan format-format ni. Dan ubah surat sikitlah supaya menjadi bahasa surat rasmi. Faham? Faham. Dia teknik mengarang sama je. Ya. Cuma ada sedikit perbezaan dari segi laras bahasa. Kalau surat karangan berformat, masukkan format-format ni. Lepas tu teknik mengarang tu sama je lah. Dan surat ni dia ada penutup surat. Jangan kena bezakan kesimpulan isi, kesimpulan karangan dengan penutup surat. Faham tak ni? Cikgu ajar dah, awak boleh aplikasikan cikgu ajar dari kelas baru ni. Begitu juga surat kiriman tidak rasmi. Cikgu ajar baru ni kan. Maksudnya lepas buat alamat pengirim, semua pembuatan surat, pendahuluan isi kesimpulan ni teknik mengarang sama dengan karangan yang soalan pendapat tadi. Ya, lepas tu penutup tanda tangan. Ni syarahan, ceramah, perbahasan, dia macam ni juga. Dia karangan berformat ni tambah format je. Kaedah mengarangnya adalah sama. Laporan aktiviti satuan. Cikgu jelaskan belakang ni. Cikgu dah jelaskan belakang kepada kamu dah ni lah. Laporan mesyuarat, laporan tahunan satuan. Cikgu buat belakang dah ni. Lengkap dah. Modul panduan mengarang ni. Ni panduan ya. Latihan-latihan tu kita bagilah. Ya. Tengok rencana. Tajuk nama penulis ni di atas. Tajuk, contohnya tajuk peranan ibu bapa dalam membentuk sasian anak-anak oleh Nur Syazwani binti Sabahuddin. Gitulah. Nampak tak? Faham ni? Okey, wawancara. Sekarang ni dia ulang balik surat kiriman tidak rasmi. Sekarang ni sekarang ni nak cerita ada awak. Soalan kalau karangan bahagian A tu dan dia boleh dah. Dulu dia tak ada karangan berformat dulu. Untuk karangan bahagian A, sekarang ni dia masuk karangan bahagian A dah. Ya. Ni hak cikgu buat lah ni. Teknik menjawab ni. Ni. Cikgu tu contoh. Ini contoh. Contoh surat kiriman tidak rasmi. Tahun demi tahun musim buah-buahan di tempat anda begitu menjadi. Dengan kesempatan tersebut anda ingin memberitahu ke rakan anda tentang keistimewaan buah-buahan tempatan. Tulis surat itu selengkapnya. Ni latihan ya, latihan untuk hari ni. Analisis komponen soalan dulu kena buat. Dimensi nasional negara lah. Tugasan saya. Tugasan saya kena ada perkataan saya lah nanti ada jawapan kamu. Sebabnya dalam soalan ada perkataan anda. Dah. Anda ingin memberitahu rakan anda. Nampak? Jadi tugasan anda tu jadi saya. Kena ada perkataan saya dalam karangan kamu. Paling kurang sekali. Kalau tidak, perskoran karangan kamu tu jatuh. Faham ni? Sepatutnya kamu dapat baik. Dia pergi kepada memuaskan. Kamu sepatutnya skor baik. Pergi kepada memuaskan. Kamu skor kepujian. Disebabkan tak ada perkataan saya, perskoran kamu pergi kepada baik. Sebabnya tak ada perkataan saya. Maksudnya sini, takrifan kamu tu tak tepat lah. Nampak tak? Ini isi penting. Patutnya 5. Cikgu bagi 4 sahaja. Kamu carilah sendiri. Dah ni? Ni tajuk lawak ni. Dia buat alamat ni. Rumah tidak bernombor, jalan mati, kampung kuburan. 27200 daerah larangan, Pahang Darul Makmur. Ni tarikh ni 2010 lagi ni. Teknik mengarang ni cikgu buat tahun 2010 lagi ni.
Maksudnya bulan 5. Cikgu buat tarikh bulan 5. Cikgu tak padam tarikh dia ni. Supaya menjadi kenangan. Faham? Faham. Faham tidak? Okey. Okey, cikgu dah buat diri dah ni. Menemui sahabatku. Ada nama Izzati sini. Okey, Ada. ni kata pembukaan surat. Awak tengok nanti awak baca sendirilah. Ni kata penghadap surat pula. Saudari ni. Okey. Terlebih dahulu, okey, ni nampak tak? Saya ingin mengucapkan terima kasih kerana saudari. Gini. Yuk, panjang lebar sikit sini. Sebenarnya tak payah dah ni. Cukup kata menghadap surat terus kepada pendahuluan. Boleh? Boleh. Pasal dulu dia mementingkan kepanjangan surat ni. Ya. Ni dia bagi kata penghargaan. Lepas kata menghadap surat dia bagi kata penghargaan. Kata penghargaan ni sebenarnya dia perenggan ni dia akan ada bila kamu menjawab surat pada orang lain. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kerana saudari sudi mengirimkan surat pada saya. Kalau kamu balas surat orang lain kena ada ucapan penghargaan. Faham? Faham tadi? Awak nak masuk dalam perenggan pembukaan surat ni boleh. Ni sekalikan. Kata penghargaan ni sekalikan dengan pembukaan surat tu. Boleh? Boleh. Faham ni? Boleh. Okey. Boleh Nampak ni kita mulakan dengan ungkapan menarik. Slogan yang berbunyi sadari. Slogan yang berbunyi makanlah buah-buahan tempatan Malaysia. Nampak tak? Slogan menarik tu. Lepas tu kamu kembang. Habislah. Nampak tak? Okey. Rujuk modul catatan rujuk modul mengarang. Buat selengkapnya. Tulis surat selengkapnya rujuk modul panduan mengarang. Selamat maju jaya Madani Ibrahim SMK Merapuh. Madani itu cikgu lah. Ahmad Anizul. Mat Ani. Boleh? Itu nama panel cikgu lah. Ada kesalahan-kesalahan bahasa ejaan sikit-sikit tu cikgu mungkin terlepas pandang masa cikgu mengarang tu ya. Maklumlah banyak nak siapkan benda ni banyak ya. Jadi sebarang kekurangan tu harap diterimalah, kita boleh baiki selepas ni lah. Ya. Jelas agak ni? Jelas. Okey, jadi cikgu akan share dalam kumpulan kamu. Akan share dalam kumpulan kamu bahan ni lah. Dan kamu tahu dah kan nak buat mana dah? Boleh? Cikgu bagi tajuk pun tajuk ringan-ringan je. Musim PKP ni. Jadi seterusnya perbincangan kita dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp kelas kamu lah. Ya? Boleh? Okey. Jelas tak ni? Jelas. Okey. Nanti cikgu bagi channel YouTube cikgu berkaitan dengan panduan mengarang ni ya. Okey. Okey. Jelas kan ni? Jelas? Jelas. Okey, kena jawab lah takut dia cakap soalan. Jelas. Okey. Jadi kelas kita secara Google Meet berakhir di sini dan kita akan sambung dalam grup WhatsApp kelas 5 Al-Farabi dan kamu jangan risaulah. Jangan risau, cikgu akan bagi balik link YouTube ni. Ya. Jadi itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Cikgu pun nak makan lah, tak makan lagi ni. Okey. Bye.